Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustaz untuk subjek Tauhid tahun 4. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah untuk hari ini kita akan terus kepada tajuk kita, iaitu beriman kepada hari kiamat. Baik, beriman kepada hari kiamat. Baik, hari kiamat ini kita percaya, kita dalam rukun iman kita pun ada beriman kepada hari kiamat ini, yang mana kita percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat ini maknanya selepas kita mati nanti kita akan dibangkitkan ataupun kita akan dihidupkan semula. Itu hari kiamat. Baik, kita terus kepada pengisian tajuk kita. Baik, pengertian hari kiamat dan dalilnya. Kita tengok dulu. Baik, pengertian dia apa? Kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Setiap yang mati akan dihidupkan semula dan dihimpunkan di padang mahsyar. Amalan mereka akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada di syurga atau neraka. Baik, jadi dekat sini dia beritahu pada kita kiamat ini ialah hari kita dibangkitkan semula. Nampak, dekat akhirat. Selepas alam ini akan dihancurkan. Jadi bila sebut alam, alam ini meliputi bumi, matahari, bintang, planet, semua benda itu masuk alam. Maknanya selain daripada Allah Ta'ala itu semua alam dunia. Baik, kemudian semua yang bila dah hancur, dunia ini dah hancur, jadi kita ini yang dah mati ini akan dihidupkan pula semula. Dahlah dihidupkan semula, kita akan dihimpunkan, akan didudukkan dekat satu padang yang kita kenali sebagai padang mahsyar. Dekat padang mahsyar itu nanti kita akan duduk dekat situ selama beribu-ribu tahun. Jadi dekat situ kita akan menunggu giliran kita seorang demi seorang. Untuk apa? Untuk kita ini dihisap ataupun dihitung, nak cek balik amalan kita. Kemudian bila dah cek balik amalan kita, dosa dan kita punya pahala, jadi kita akan ditempatkan sama ada di syurga ataupun di neraka. Wa iyazubillah. Baik, kita tengok dalil kiamat. Ini dalil menceritakan tentang hari kiamat. Baik, dalil ini firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Baik, ini surah Yasin ayat 51 hingga 54. Baik, dalam surah Yasin ini ayat 51 hingga 54 ini merupakan dalil kiamat. Baik, kita tengok apa maksud dia. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang-orang yang telah mati apabila berlaku yang demikian. Baik, bila ditiupkan sangkakala, nampak malaikat akan tiup sangkakala, kemudian sangkakala itu menghidupkan pula orang yang dah mati sebelum ni. Nampak? Maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Bila ditiup saja sangkakala, semua orang akan keluar daripada kuburnya. Kemudian pergi berjalan ke padang mahsyar untuk menghadap Tuhan. Baik, pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami. Ada orang yang tak percaya hari kiamat ni. Diingatkan dia mati saja. Tapi dia dibangunkan pula. Jadi bila dibangunkan tu, dia pun rasa macam, aduhai, celakanya, habislah diri aku. Nampak? Dia pun tahu diri dia habislah. Baik, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur, tempat tidur kami? Dia pula tanya, siapa yang bangkitkan dia ni? Asalkan kan dia dah mati. Siapa yang kejutkan dia ni? Lalu dikatakan kepada mereka,
inilah dia yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Baik, jadi dekat situ bila dia tanya, ada jawapan. Inilah yang dijanjikan Allah. Nampak, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dah menceritakan pada kita akan berlaku hari kiamat. Hari kiamat ini memang ada. Jadi orang yang tak percaya, hari tu baru dia tahu yang memang benarlah apa yang Rasul-Rasul cakap sebelum ni. Baik, hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Baik, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Baik, semua yang bangun ataupun hadir bangun daripada kubur tadi, mereka ini akan dibicarakan. Maknanya mereka ini akan disoal apa yang mereka buat dalam di seumur hidup dia. Jadi semua akan ditanya oleh Allah, dan semua itu akan menerima balasan. Kalau buat baik, balasan baik. Kalau buat tak baik, balasannya juga tidak baik. Baik, maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Baik, pada hari itu tak ada seorang pun yang akan rasa diri dia dianiaya, sebab itu Allah Maha Adil. Jadi hukuman kita setimpal dengan apa yang kita buat. Tak adalah dia nak bagi tahu yang keputusan ini tak adil dan sebagainya. Tak ada. Allah itu Maha Adil. Jadi apa yang kita buat, itulah yang kita dapat. Baik, kita tengok dekat sini pula. Keadaan manusia pada hari kiamat. Baik, waktu tu ada beberapa golongan. Yang pertama, golongan pertama. Golongan pertama, orang yang beriman. Jadi ada dua keadaan manusia. Golongan pertama ialah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini? Mereka dalam keadaan yang baik, tenang, gembira dan selamat, serta tidak berasa bimbang menghadapi hari kiamat. Baik, bagi orang yang beriman, bila berlaku hari kiamat, mereka ini berasa tenang je, relax je. Nampak? Dan mereka berasa gembira. Dan mereka berasa selamat. Dan tak berasa bimbang langsung dengan hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu hari yang keadaan dia sangat-sangat kucak-kacir, sangat-sangat kelam kabut. Tapi orang yang beriman ini dia akan berasa tenang. Itu golongan yang pertama. Baik, golongan yang kedua pula orang kafir dan munafik. Baik, orang kafir ini siapa? Orang selain daripada orang Islam. Itu orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, orang munafik ini pula siapa? Baik, orang munafik ini pula orang Islam. Orang Islam tetapi dia mempunyai sikap ataupun ciri-ciri ataupun peribadi seorang munafik. Baik, macam mana kita nak tahu orang itu munafik? Baik, Nabi ada sebut dalam hadis dia, Nabi sebut tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kita cek diri kita, ada ke tak tanda ni. Baik, yang pertama Nabi cakap, orang munafik ini jika dia berkata, dia berbohong. Maknanya kalau dia bercakap tu, maksudnya dia menipu. Dia menipu dalam dia bercakap. Baik, yang kedua, bila dia berjanji, dia mungkiri. Dia janji sesuatu dengan orang tu, kemudian akhirnya dia tak buat apa yang dijanjikan. Dia mungkir janji dia. Baik, yang ketiga, jika diberi amanah, jika dia ni diberikan kepercayaan, tapi dia khianati. Nampak, dia buat perkara yang tak sepatutnya dia buat. Sedangkan orang bagi dia amanah, kena jaga, tapi dia tak jaga. Jadi itu 3 tanda munafik. Jadi orang kafir dan orang munafik, semua ini dalam keadaan golongan yang kedua. Baik, mereka ini macam mana? Sentiasa dalam keadaan resah, gelisah dan menghadapi pelbagai penderitaan serta kesengsaraan. Mereka ini pula akan berada dalam keadaan resah, gelisah, sedih, menangis, takut dan sebagainya. Itu perasaan orang kafir dan orang munafik. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 2 golongan. Baik, ini kamu boleh baca sendiri bahasa Arab dia. Ayat Al-Quran itu, Ustaz baca maksud dia. Baik, pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah.
maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Siapa yang ingkar dengan Allah Ta'ala, buat maksiat dan sebagainya, maka duduk dalam neraka. Bagi mereka di situ, hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keldai. Dalam neraka tu orang menjerit-jerit. Kemudian dalam neraka tu memang keadaan ni sangat-sangat menakutkan. Baik, mereka kekal di dalamnya Allah. Nampak? Mereka kekal dalam tempat yang tak seronok tu selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu amat berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Bagi orang yang beriman pula, mereka ini akan duduk dalam syurga. Dalam syurga ini seronok. Baik, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Baik, ini perbezaan neraka dan syurga. Jadi syurga itu tempat yang seronok, bahagia. Dan neraka itu pula tempat yang menakutkan, menyakitkan. Nampak? Itu neraka. Baik, antara tujuan Allah menjadikan hari kiamat adalah supaya, apa tujuan hari kiamat ni? Pertama, setiap hamba mengabdikan diri kepada Allah. Kita kena abdikan diri kita kepada Allah. Perlu sembah Allah Ta'ala. Siapa yang tak sembah Allah Ta'ala, jadi mereka ini terus dikategorikan sebagai golongan yang kedua, iaitu golongan kafir. Jadi golongan kafir ini mereka akan masuk ke dalam neraka. Baik, manusia segera bertaubat setelah menyedari pelakuan dosa. Baik, kalau kita melakukan dosa sekalipun, kita perlu cepat-cepat bertaubat. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Biarpun dosa kita besar, kita minta ampun, bertaubat kepada Allah. Baik, kemudian menggandakan amalan kebajikan dan segera meninggalkan perkara mungkar. Kita perbanyakkan buat perkara-perkara yang baik dan kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian meningkatkan keimanan orang Islam sepanjang masa. Baik, dengan adanya hari kiamat ini, orang yang beriman akan sentiasa percaya dengan pahala, percaya dengan apa yang kita buat akan dapat balasan. Jadi meningkatkan keimanan kita lagi. Dan seterusnya, menetapkan balasan terhadap amalan manusia dengan penuh keadilan. Apa sahaja yang kita buat, Allah akan balas dengan adil. Kalau walaupun kita buat perkara itu orang tak nampak, tetap juga Allah akan balas. Maksudnya Allah itu maha adil. Walaupun tak ada siapa nampak kamu buat perkara baik, tapi Allah tetap nampak dan Allah akan bagi pahala. Baik. Jadi, kamu, ustaz, sebagainya, semua kita perlulah melazimi sebutan tasbih. Kita banyakkan berzikir, subhanallah, dan tahmid, alhamdulillah. Banyak akan sebut zikir-zikir ini, tasbih dan tahmid ini. Sebab zikir-zikir ini mengingatkan kita kepada Allah. Jadi dengan zikir-zikir ini menambahkan lagi pahala kita dan keimanan kita kepada Allah. Baik, jadi cukup sekadar itu daripada Ustaz. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.